الحمد لله الحمد لله القائل والظالمين أعد لهم عذابا أليما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin jemaat yang dikasihi sekalian, bertakwalah kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan mengerja segala perintah dan suruhannya, menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dengan takwa itulah akan menjadi bekal sebaik-baik bekal yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Hendaklah kamu berbekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah takwa. Berarti takwa kepada Allah adalah senjata yang sangat baik dan mendapat jaminan keselamatan dunia dan akhirat. Dan kita jangan lupa bahawa kita nak bawa takwa ni lah menuju Allah Subhanahu wa taala apabila kita dibangkit kepada mahsyar nanti. Ikhwah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita hari ini berada di bulan Sya'ban, hari yang ke-15. Tidak berapa hari lagi kita akan menyambut bulan mulia, iaitu bulan Ramadan tahun 1443 Hijrah. Mudah-mudahan dengan Allah melanjutkan umur kita dapat menyambut bulan mulia, dapat kita sama-sama beramal soleh, tambahkan lagi kebaikan di dalam hidup kita dengan pahala dan kebaikan. Itulah yang kita harap, mudah-mudahan Allah beri peluang kepada kita untuk kita menjadi hamba-Nya yang soleh dan mendapat Lailatul Qadar. Ikhwah yang dikasihi sekalian, hidup kita di atas muka dunia ni, hidup bersama untuk mendapat keredaan Allah. Hidup bersama di atas muka dunia dalam arti sama tolong menolong, bantu membantu dan bergotong royong. Di samping kita hidup, memang adanya peraturan yang Allah Ta'ala atur melalui Al-Qurannya dan dicontohi, dijalani syariatnya oleh Nabi SAW serta para sahabat selepas daripada Nabi meninggal dunia. Maka sahabat tabi'in sampai ke kita hari ini masih lagi duk jaga hukum hakam yang Allah Ta'ala atur di dalam syariatnya dan Nabi atur di dalam sunnahnya. Di samping itu, kita yakin bahawa hidup di atas muka dunia ni manusia beraneka ataupun berlainan. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada muslim, adanya kafir. Ingin saya kemukakan di dalam khutbah yang pertama pada hari ini hubungnya dengan kezaliman. Zalim dalam arti katanya membuat sesuatu perkara ataupun meletak suatu perkara tidak betul dengan tepat.
itulah dinamakan zalim. Tidak kira apa sahaja yang menjadi perkara yang berkaitan dengan kita dengan Allah ataupun kita dengan sesama manusia. Kalaulah betul, maka alhamdulillah kita diberi pahala. Tetapi kalaulah tidak betul, maka itu dinamakan kita zalim. Sama ada zalim kepada diri kita sendiri dengan sebab kita langgar perintah Allah, ataupun kita buat zalim terhadap sesama manusia. Bahkan setengah-setengah ulama katanya zalim terhadap binatang sekalipun dianggap sebagai suatu perkara yang tidak disukai oleh agama. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Quran perkataan azlam. Saya tengok di dalam Quran adanya 19 kali. 19 ayat yang Allah Taala tanya siapakah lebih zalim. Ada di dalam kerajaan ayat suratul Baqarah, suratul An'am, surah Al-A'raf, surah Yunus, surah Hud, surah Al-Kahfi, suratul Ankabut, suratul Sajdah, surah Az-Zumar, surah An-Najmi, dan akhir sekali suratul Saf. Ingin saya kemukakan kepada ikhwah hadirin Jumaat yang dikasihi, dua ayat saja yang ada di dalam 19 ayat. Allah Ta'ala firman di dalam suratul Kahfi ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman azlamu mimman dzukira biayati rabbih fa'arada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Artinya, siapakah lagi yang lebih zalim daripada orang yang diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhannya tapi dia paling, maknanya menyamrap ayat-ayat pesene syariat undang-undang Allah Subhanahu wa taala, patu gi lupa pula gapo hak dia duk buat hari-hari. Wa nasiya ma qaddamat yadah. Dia terlupa ataupun buat terlupa apa yang dia duduk buat, duk amal, dia duk faham katanya dia akan selamat. Ni orang yang pertama yang Allah Ta'ala pernam, orang yang lebih zalim. Kalau zalim saja tu memang sudah menjadi perkara yang dikeji oleh agama, apatah lagi orang yang lebih zalim. Ayat yang kedua iaitu dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-32, hampir-hampir sama juga. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bis-sidqi idz ja'ah. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang tidak percaya kepada Allah, ataupun orang yang bakit bohong terhadap Allah dan tak percaya kepada kebenaran yang datang kepadanya. Dalam arti katanya Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sapa kepada dia tapi dia tak percaya. Kalaulah di zaman Nabi dahulu Quran sedang Allah Taala buat turun kepada Nabi, Nabi Muhammad duduk di tengah-tengah tamklang sangkom Mekah dan Madinah. Ada orang yang tak percaya kepada Nabi, tak percaya kepada Quran. Yang kita tak ada bosan, orang-orang zaman dahulunya sudah pun mati belaka dah. Tapi yang kita bosannya orang Islam pada hari ini yang mai aunai ataupun yang tidak padu mano kepada ajaran agama. Orang Islam yang tak semaya, orang Islam yang tak mengaji, tak sebeki hidup, seolah-olah katanya dia partisip ajaran Allah, ajaran Nabi. Inilah yang dikatakan sebagai orang yang zalim. Oleh itu ikhwah yang dikasihi sekalian, hubungi dengan zalim ni Allah Ta'ala dan Nabi SAW wayak banyak di dalam Quran. Salah satunya akhir surah Al-Insan yang Allah Ta'ala firman وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Dan orang-orang zalim
Allah sediakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Nabi royak di dalam satu hadisnya, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Zalim itu adalah suatu kegelapan ataupun duduk dalam mudmun pada hari kiamat. Allah royak lagi di dalam hadis qudsi, iaitunya, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Allah royak katanya, aku haram ke atas diri aku melakukan kezalimi terhadap kamu, hei manusia. Maka aku jadikan zalim tu haram di kalangan kamu. Jangan sama sekali kamu melakukan kezalimi di antara satu sama lain. Bahkan dalam ajaran agama kita sendiri, ketika Nabi SAW nak lepas orang sahabat-sahabat dia pergi perang dalam medan perang, Nabi selalunya pesan kepada para sahabat. Di pesan ni Nabi, jangan kamu bunuh orang tua, jangan kamu seksa mayat, jangan kamu merutuh ataupun merusak tempat-tempat ibadat orang agama asing, jangan kamu bunuh budak dan perempuan, jangan kamu kerak potong pokok kayu, jangan kamu zalim kepada orang mai kiokong dengan peperangan. Semua ni adalah menunjukkan bahawa rahmah Islam terhadap semua tiap-tiap orang, sama ada diri dia sendiri ataupun dia buat terhadap orang tu dan orang ni. Inilah ikhwah yang dikasihi sekalian, kita jangan sama sekali jadi orang zalim, terutamanya zalim kepada diri kita sendiri yang kita melakukan dosa dan melakukan kesalahan. Memang kalaulah kita kecek hubungi dengan kesalahan diri kita, Nabi SAW royak satu doa supaya kita berdoa. Yang mana doa ni Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi minta dengan Nabi, wahai Rasulullah, ajarkanlah satu doa kepada aku nak baca di dalam solat. Nabi royak, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku zalim kepada diri aku zalim yang sangat besar, zalim yang sangat banyak. Fala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada siapa yang boleh menghapus ataupun mengampun dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Kalau begitu wahai Allah, ampunkanlah dosaku yang terus menerus daripadamu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Rahmatkanlah kepadaku kerana sesungguhnya Engkaulah yang amat mengasihani. Rekasa daripada khutbah pada hari ini, janganlah kita buat kezalimi, terutamanya kezalimi kepada diri kita sendiri dan lebih-lebih lagi zalim terhadap makhluk Allah. Mudah-mudahan insya-Allah apabila kita faham hubungi dengan cara hidup kita bersama di dalam masyarakat, kita akan menjadi seorang muslim yang baik, berakhlak mulia, beriman kuat dan bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala cucuri rahmat kepada kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Ikhwah hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, beberapa karakter hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ajaran kepada kita. Nabi ada sebut hadis-hadis siapa ke kita berasa gerung apabila kita dengar, iaitunya laisa minna, laisa minni. Laisa minna artinya bukan di kalangan kami. Maknanya Nabi seolah-olah tak terima sebagai umat. Laisa minni, bukan golongan aku, bukan puak aku. Banyak yang Nabi sebut laisa minna, laisa minni. Tapi ada satu hadis Nabi yang Nabi sebut laisal mu'minu, bukan orang mukmin. Artinya bukan sifat mukmin. Yang mana Nabi sebut di dalam hadis ni, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi. Maksudnya bukan sifat orang mukmin yang suka cerca orang, laknat orang, suka buat maksiat dan mulut huduh. Ni empat perkara sifat yang keji yang Nabi sebut. Berarti siapa yang bersifat tak baik ataupun bersifat keji di dalam hidup dia, Nabi katanya bukan orang tu orang mukmin yang sebenar. Iaitunya suka cerca orang, kata huduh kat orang, laknat orang, maki kepada orang, suka buat maksiat. Pas akhir sekali iaitunya orang yang mulut huduh ataupun mulut dia tak jaga percakapan dia, gapo hak dia nak sebut dia sebut. Itulah dikatakan al-badhi, iaitunya orang yang tak jaga lidahnya. Mudah-mudahan dengan ajaran Nabi ni kita bentuk diri kita sendiri. Bagaimanakah kita nak jadi hadis Nabi ni boleh baki hidup kita supaya dengan kita minta sama dengan Allah. Wahai Allah, jadilah Quranmu sebagai cermin hidup kepada aku, boleh aku baki dan aku boleh faham, boleh beramal dengan ajaran Quranmu. Maka kita rasa dan kita yakin bahawa mada dengan ajaran Quran, ajaran Nabi untuk kita guna seumur hidup, untuk diri kita dan masyarakat kita sampai ke akhir hayat. Mudah-mudahan itulah akan menjadi kebaikan dalam hidup kita buat selama-lamanya insya-Allah. Di hari Jumaat Allah Taala himpun kebaikan adanya pada hari Jumaat dan malam Jumaat. Apatah lagi kita berada bulan Syaban sebagai pintu untuk kita menuju ke bulan Ramadan. Maka dengan itu marilah kita pakat niat dan azam nak buat kebaikan, nak buat kebajikan, nak jadi hamba Allah yang soleh, yang baik, yang berjuru. Akal fikiran kita baik, akhlak kita baik, semua kelakuan kita, perbuatan kita adalah menunjukkan bahawa ini adalah sebenar-benarnya orang mukmin yang beriman kepada Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu banyak kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Allah dan para malaikat sentiasa berselawat dalam arti mencucuri rahmat dan doa kepada Nabi. Maka Allah panggil orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة والملحدين يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.